Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 1 yang terdiri daripada Muhammad Haziq bin Harun, Muhammad Alif bin Ahmad, Muhammad Fauzul Hakim bin Azhar, Najihah binti Ambali, Nur Syahira Akila binti Osman dan saya Nurul Atira binti Muhammad Yunus. Kami mempunyai dua tajuk jurnal iaitu yang pertama jurnal pandemik COVID-19 dalam persekitaran kanak-kanak menerusi Engkaulah Adiwiraku dan jurnal yang kedua pula adalah tingkah laku remaja ponteng sekolah. Pada pembentangan kali ini, kami memilih untuk membentangkan jurnal tingkah laku remaja ponteng sekolah. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hi. Okey, hari ini saya akan membentangkan rumusan tingkah laku remaja ponteng sekolah. Rumusan tingkah laku remaja ponteng sekolah ini dia membincangkan atau menceritakan tentang bagaimana punca seseorang pelajar itu boleh menjadi pelajar yang ponteng sekolah, faktor, kesan dan dalam jurnal ini juga dia mencadangkan cara untuk mengatasi masalah ponteng sekolah ini. Okey, kita mulakan dengan definisi ponteng sekolah lah. Definisi ponteng ini adalah salah satu kesalahan apabila seseorang tidak hadir ke sekolah tanpa kebenaran guru atau pengetua. Kesan dia pula, dia akan menjadikan seseorang pelajar itu keciciran di dalam kelas dan menjadi perkara-perkara negatif. Kita seringkali melihat apabila pelajar ini dikaitkan dengan masalah-masalah yang negatif adalah dia berpunca daripada sekolah lah. Maksudnya mereka ni menjadi pelajar yang negatif start daripada sekolah, daripada ponteng sekolah. Apabila dia melakukan ponteng sekolah, masalah-masalah negatif ini akan seringkalilah dikaitkan dengan pelajar-pelajar yang begini. Okey, so seterusnya kita akan masuk kepada faktor. Faktor pula adalah terdiri daripada ibu bapa, persekitaran dan diri sendiri. Faktor-faktor ini juga memberi kesan kepada seseorang pelajar. Apa orang kata? Apabila pelajar yang berponteng sekolah ini mesti ada sebab kan. So antara faktor-faktor ni adalah daripada segi ibu bapa. Ibu bapa ni persekitaran mereka apabila dalam rumah, apabila mereka balik di rumah mereka berasa apa orang kata dikongkong atau berasa tidak boleh melakukan aktiviti yang mereka suka. Jadi mereka meluangkan masa dengan ponteng sekolah. Mereka melakukan aktiviti yang mereka suka ni dengan ponteng sekolah lah. So sama je lah dengan persekitaran. Okey, yang ketiga yang diri sendiri pula, kita tidak boleh salahkan kepada ibu bapa dan persekitaran juga, tetapi faktor yang lebih utama kepada diri sendiri. Apabila diri sendiri ini tidak lagi mahu ke sekolah atau berasa malas, jadi masalah pada sekolah ini akan berlaku juga apabila kalau kita sudah menjaga daripada faktor ibu bapa, persekitaran yang baik, ibu bapa yang baik, diri sendiri tidak membantu, jadi tidak boleh kita salahkan mereka sebab diri sendiri yang tidak mahu pergi ke sekolah. Dan ada kemungkinan juga diri sendiri ini terlibat, maksudnya apabila mereka pergi sekolah, mereka ni adalah menjadi mangsa-mangsa kepada mangsa buli. So disebabkan itu juga boleh terjadinya salah satu faktor mereka tidak mahu ke sekolah lah. Okey, jurnal ni juga mencadangkan guru atau ibu bapa untuk menggunakan cara ini untuk membantras atau mengatasi masalah ponteng sekolah inilah. Okey, yang pertama mengadakan program meningkatkan selesa diri. Ini boleh dilakukan di sekolah menggunakan guru kaunseling. Guru kaunseling inilah kita akan dapat lihat guru kaunseling ini memberikan program-program begini untuk menyedarkan supaya pelajar-pelajar ini tidak lagi mahu ponteng sekolah dan rasa semangat untuk datang ke sekolah. Yang kedua pula, pemantapan gaya pengajaran guru. Guru juga memainkan peranan apabila mereka ini mengajar di dalam kelas. Jika guru mengajar hanya bercakap selama 3 jam, jadi mereka ini akan berasa bosan terhadap satu subjek. Sebagai contoh, seperti kita tahu, subjek sejarah adalah sejarah, menceritakan tentang kisah-kisah dahulu. Kita sebagai seorang guru sejarah perlulah memikirkan cara yang terbaik
cara untuk yang mengajar ni secara mantap. Maksudnya tidak bolehlah mengajar hanyalah bercerita selama 3 jam. Kita mesti melakukan aktiviti supaya kanak-kanak, supaya pelajar-pelajar ini berasa seronok berada dalam kelas. So dekat sini akan menjadikan kanak-kanak pelajar ini tidak mahu ponteng ke sekolah dan lebih semangat untuk ke sekolah dan menghadiri kelas yang sebegitulah. Yang ketiga pula, mengadakan program khusus bersama ibu bapa. Ini kita seperti kita tahu, program-program ini seperti program PIBG, program tanda tangan report card. Cara-cara program-program macam ni, dia akan menjadikan ibu bapa dan anak beserta guru juga lebih rapat dan dapat membincangkan masalah-masalah anak-anak ni apabila anak mereka ni dihantar ke sekolah. Program-program ini juga akan memberitahu, maksudnya ialah seperti kita tahu kanak-kanak pelajar ni di depan ibu bapa hanya berlakon, dan bila di sekolah berada di luar daripada kawalan oleh ibu bapa mereka ni akan menjadi manusia yang maksudnya ialah mereka berasa bebas. Jadi dengan adanya program khusus seperti ini, dia akan menjadikan ibu bapa itu lebih mengetahui anak mereka apabila berada di sekolah. Adakah mereka ni pergi ke sekolah, belajar macam mana. Program-program macam ni sangatlah bagus. Dan yang keempat pula adalah memberikan dedaan atau amaran. Ini boleh dilakukan oleh guru dan ibu bapa di rumah. Apabila pelajar yang tidak mahu pergi ke sekolah, mereka ini boleh kita memberikan dendaan atau amaran keraslah. Dendaan itu janganlah kita memberi dendaan dengan secara yang kasar. Apabila kita mengajar, bila memberi denda dengan yang kasar, kanak-kanak pelajar tu akan menjadi lebih agresif, tidak mahu, akan lebih maksudnya memberontak. Jadi kita memberikan dendaan, biarlah tegas tapi jangan kasar terhadap mereka. Itu saja rumusan saya dan saya akan serahkan kepada pembentang yang berikutnya lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membentangkan cadangan dan penambahbaikan. Next. Okey, terdapat 4 cadangan dan penambahbaikan yang telah kami sediakan. Yang pertama adalah mengadakan program meningkatkan sasiah diri. Yang kedua adalah pemantapan gaya pengajaran guru. Yang ketiga adalah mengadakan program khusus bersama ibu bapa. Dan yang keempat adalah memberi dendaan atau amaran keras. Okay, next. Okey, yang pertama adalah mengadakan program meningkatkan sasiah diri. Okey, program ini merupakan salah satu inisiatif yang boleh diambil untuk membantu pelajar meningkatkan sasiah mereka. Okey, program ini boleh diadakan di sekolah ataupun luar daripada sekolah berdasarkan di bawah unit kaunseling. Okey, program ini merupakan program yang mengajar pelajar-pelajar untuk meningkatkan sasiah diri mereka dan mengajar mereka atau memberi lebih penerapan berkaitan dengan keberkatan ilmu yang diterima dan cara-cara untuk memotivasikan diri supaya minat untuk menghadirkan diri ke sekolah. Okey, ini kerana program ini dapat membantu mereka supaya lebih minat untuk pergi ke sekolah untuk menerima ilmu ke sekolah di sekolah. Okey. Bukan itu saja. Dengan membuat program ini, pihak sekolah boleh menjemput penceramah atau pakar motivasi yang lebih muda kerana ianya akan memberi kesan yang lebih berkesan. Hal ini kerana pelajar pada masa kini lebih mudah menerima teguran dari mereka yang dekat berhampiran bermaksud macam umur tidak jauh daripada mereka. Jadi mereka mudah menerima teguran pada orang yang lebih tua beberapa tahun daripada mereka sahaja. Disebabkan ini kalau pihak sekolah suka menjemput macam pakar motivasi yang agak berumur dan yang sudah lama memberikan motivasi tapi cara motivasi mereka kekal sama, jadi mereka sukar untuk menerima teguran tersebut. Okay, next.
Okey, seterusnya adalah pemantapan gaya pengajaran. Okey, guru-guru boleh menggunakan gaya pengajaran yang baharu supaya dapat menarik minat pelajar untuk lebih bersemangat ke sekolah bagi menimba ilmu. Okey, ini kerana pada masa kini, zaman sekarang, kebanyakan pelajar mereka lebih seronok menggunakan pengajaran yang dengan kaedah yang baru. Jadi gaya pengajaran yang kurang kreatif dan tidak menarik ini menyebabkan kebanyakan pelajar cepat berasa bosan. Jadi bila mereka masuk kelas untuk belajar untuk sesuatu subjek itu, tapi cikgunya mengajar hanya berdasarkan buku teks, bercakap sedikit dan membuat latihan mengikut buku latihan. Itu sahaja, tanpa sebarang aktiviti yang lain. Jadi mereka bosan. Okay, pada masa ini kena juga pelajar pada masa ini lebih terdedah kepada teknologi-teknologi terkini dan mahir dalam bidang IT. Seperti yang kita tahu, ini adalah zaman 2021, abad 21, jadi mereka lebih gemar menggunakan teknologi yang terkini. Jadi sebagai cikgu, kita harus belajar juga mengikut peredaran zaman, di mana kalau zaman dulu ialah pelajar boleh belajar ikut latihan buku teks itu saja. Jadi pada masa kini pelajar lebih ke arah untuk belajar menggunakan teknologi, media dan sebagainya. Jadi salah satu kaedah yang guru boleh gunakan untuk aktiviti dalam kelas untuk menjawab kuis adalah secara maya dengan menggunakan aplikasi yang terkini di internet seperti Quizizz, Kilo, Wordwall dan sebagainya. Jadi menggunakan aktiviti-aktiviti di dalam internet ini dapat menaikkan semangat murid, membuatkan mereka berasa seronok untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Bukan itu saja, penggunaan aplikasi seperti Quizizz ini memudahkan serta melancarkan pembelajaran dalam kelas kerana ianya boleh dijalankan secara beramai-ramai. Sebagai contoh, kalau seorang guru itu membuat kuis secara beramai-ramai, di mana kalau cikgu tu boleh membawa laptopnya sendiri dan pelajar hanya mengikut daripada guru itu dan menjawab soalan melalui apa yang cikgunya tunjuk di papan, maksudnya di komputer itulah. Jadi mereka berasa seronok. Jadi tak adalah kelas itu terlampau bosan dan membuatkan mereka tidak semangat ke sekolah untuk menuntut ilmu. Itu saja daripada saya. Sekarang saya menjemput pembentang yang seterusnya. Okay, seterusnya mengadakan program khusus bersama ibu bapa, iaitu satu aktiviti yang menghubungkan ibu bapa dan pihak sekolah dalam membantu untuk mengurangkan kadar ponting sekolah. Okay, seterusnya pihak sekolah mengingatkan ibu bapa berkaitan dengan pendidikan anak-anak mereka supaya mereka lebih memantau segala kerja sekolah anak-anak mereka, supaya mereka lebih tahu apa yang anak-anak mereka buat di sekolah. Seterusnya, penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak dapat membuktikan bahawa pendidikan adalah satu perkara yang dititik beratkan. Ibu bapa juga diingatkan supaya memberi sedikit perhatian terhadap pergaulan anak-anak dalam mengenali rakan-rakan mereka agar mereka tidak terlalu bebas. Tidak terlalu memberi kepercayaan kepada anak mereka kerana sikap terlampau mempercayai dan memanjakan ini akan menyebabkan mereka menyesal di kemudian hari. Sebab pada zaman sekarang kanak-kanak lebih panjang akal daripada zaman kita yang dulu, macam tu. Okay, seterusnya, next. Memberikan dendaan atau amaran keras. Okay, pihak sekolah boleh mengambil tindakan disiplin terhadap pelajar yang kerap ponting sekolah. Ini sekadar untuk memberi pengajaran supaya mereka lebih peka dalam menghadiri kelas. Okay, seterusnya, jika pelajar tidak hadir ke sekolah tanpa sebab sebanyak 3 hari peringatan amaran diberikan. Okay, pihak sekolah memberikan amaran jika 3 hari berturut-turut tidak datang ke sekolah.
Surat amaran akan dikeluarkan dan ibu bapa akan dipanggil ke sekolah untuk penerangan kepada unit disiplin supaya ibu bapa lebih tahulah macam mana anak dia dan atas apa sebab anak-anak dia tak datang ke sekolah. Seterusnya guru kaunseling boleh mengambil bahagian untuk duduk bersama pelajar untuk bertanyakan masalah mereka dan berikan bantuan supaya mereka tidak ponting sekolah. Okay, guru kaunseling memainkan peranan penting dalam memberikan sedikit motivasi kepada kanak-kanak. Seterusnya, jika pelajar memang berniat untuk ponting sekolah, tindakan disiplin seperti memberikan merit atau merawatan pelajar atau keizinan ibu bapa akan dilakukan. Okay, itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazul Hakim bin Azhar dan rakan saya Muhammad Alif bin Ahmad akan bercakap mengenai kesimpulan. Apa yang dapat kami simpulkan daripada jurnal ini adalah program bersama ibu bapa atau penjaga sangat penting bagi menangani masalah disiplin terutamanya ponten sekolah. Selain itu juga, ibu bapa juga perlu menjadi model tingkah laku yang baik di hadapan anak-anak mereka kerana setiap tingkah laku yang ditunjukkan oleh ibu bapa akan menjadi contoh dan ikutan kepada anak-anak mereka. Selain itu juga, kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sangat diperlukan dalam membantu pihak sekolah untuk mengurangkan masalah disiplin pelajar di sekolah. Seterusnya Alif. Okay. Assalamualaikum. Okey, dengan adanya penglibatan ibu bapa dapat merangka program pencegahan dan pembenterasan masalah ponting sekolah. Oleh itu, penglibatan ibu bapa sangat penting dalam membantu pihak sekolah untuk mencegah dan membanteras masalah disiplin pelajar, terutamanya masalah ponting sekolah yang berlaku di negara kita. Okay, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.